Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk ukuran dan sukatan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 163. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga C. Selesaikan masalah. Soalan A. Satu botol air seperti ukuran yang ditunjukkan diisi penuh dengan 1200 ml air minuman. Baiklah, inilah botolnya, iaitu ukurannya iaitu sebanyak 20 cm ataupun setinggi 20 cm, yang mana sekiranya dia isi penuh, bukan sekiranya dia diisi penuh, yang dia punya sukatannya ialah 1200 ml air. Okay, kemudian diberitahu tinggi aras air di dalam botol itu berkurang kepada 8 cm. Okay, maksudnya daripada 20 cm isi padunya berkurang sehingga 8 cm. Jadi cikgu andaikan dekat bawah ni ialah 8 cm. Jadi inilah dia ketinggian air yang tinggal, iaitu 8 cm. Okey, kenapa yang tinggal? Kerana ia ada diberitahu iaitu setelah diminum. Okey, jadi apakah langkah seterusnya? Berapakah isi padu air yang telah diminum? Jadi soalan tanya, berapakah isi padu air yang diminum? Okey, yang diberitahu ini ialah 8 cm, iaitu yang tinggal. Jadi macam mana kita nak tahu ukuran air yang telah diminum? Kita akan ambil daripada asalnya 20 cm. Jadi kita boleh buat bentuk lazim terus, iaitu 20 cm. Kita akan tolakkan dengan 8 cm. Jadi bila kita tolak, kita tahu jumlah yang diminum. Okey, ataupun kita kata sukatan yang diminum. Okay, jadi sifar tolak 8 tak boleh. Pinjam jadi 10, 2 jadi 1. 10 tolak 8, 2, kemudian 1. Jadi inilah dia sukatan ataupun kita katakan ukuran yang diminum, iaitu 12 cm. Persoalannya sekarang, 12 cm itu berapa dia punya isi padu. Okay, diberitahu asalnya iaitu 1200 ini ialah 20 cm. Jadi kita boleh buat satu ayat matematik, iaitu 20 cm bersamaan 1200 ml. Okey, ini yang diberitahu. Kemudian yang kita nak cari ialah 12 cm. Jadi kalau di 12 cm, jadi berapakah dia punya isi padu dia? Okay, ini kita perlu kira. Okay, jadi apabila sudah diberi satu ayat penyata di atas ni, okay, so kita boleh cari 1 cm pun boleh. Cara dia ialah kita bahagikan 1200 dengan 20. Okey, ini kaedah pertama, yang mana kita bahagikan 1200 dengan 20 untuk kita kira 1 cm itu berapa dia punya isi padunya. Jadi kita buat 1200, kita akan bahagi 20. Pertama sekali kita potong sifar. Kemudian 2, iaitu 12 bahagi 2. Berapa? Ialah betul 12 bagi 2, ataupun berapa kali 2 dapat 12? Iaitu 6, iaitu 12. Kita tolak dan selesai. Kemudian kita turunkan sifar dan kita letak. Kita tolak dan habis. Okey, ini apa maksudnya? Maksudnya 1 cm bersamaan 60 ml. Okey. Jadi kalau 12 cm, okey, so kita tulis sekali 12 cm
sama dengan kita akan darabkan 12 dengan 60. Jadi kita buat sini 60 lah kat atas. So 60 kali 12. Jadi kita dapat berapa? Kita garis dulu. Jadi sekarang sifar kali 2, sifar 6 kali 2, 12. Kemudian sifar 1, sifar kali 1, sifar 6 kali 1, 6. Jadi kita tambahkan, kita dapat sifar 2, 7. Okay, jadi kita letak ml, maka inilah dia isi padu air yang diminum, iaitu 720 ml. Jadi adakah kita rasa ini jawapannya? Okey, so mari kita semak. Kalaulah yang diminum ini 720 ml, jadi cuba kita kira yang tinggal ni iaitu 8 cm. Kita tahu 1 cm tu ialah 80 cm. Jadi mari kita semak kalau 8 cm berapa nilai dia. So kita semak, kita akan kira 8 cm, okey. Jadi kita akan buat 60 dikali 8. 60 kali 8. Jadi kita dapat sifar 6 kali 8, 48. Okey, ini air yang tinggal, yang bawah ni yang diminum. Okey, so cara untuk kita semak ialah kita tambahkan kedua-duanya, dia akan menghasilkan 1200 ml. Okey, kita tambah 7, 2 sifar tambah 4, 8 sifar. Okey. Yang ni cikgu tak unit lah, cikgu tambah saja. Okey, kita tambah sifar tambah sifar, sifar 2 tambah 8, 10. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 4, 12. Okey, jadi dapat semula jawapan di 1200. Maka betul lah, kita setujulah, iaitu 12 cm ini ialah 720 ml. Jadi inilah dia isi padu air yang telah diminum, iaitu 720 ml. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan B. Kami sekeluarga melawat ke Taman Negara Pahang. Jarak dari rumah ke Taman Negara Pahang ialah 270 km. Ini jarak dia, jarak perjalanan dari rumah ke Taman Negara. Kemudian ayat penyata di sini, kereta ayah menggunakan 9.4 liter petrol bagi setiap jarak perjalanan 100 km. Okey, maksudnya setiap 100 km kereta itu menggunakan 9.4 liter petrol. Jadi soalannya, hitung isi padu petrol untuk perjalanan pergi dan balik. Okey, maksudnya kat sini kita perlu kira perjalanan untuk pergi dan balik, iaitu jarak dari rumah ke Taman Negara 270 pergi dan 270 balik. Okey. Jadi cara menjawab ni, pertama sekali kita kumpulkan maklumat, iaitu kita boleh ditulis perkadaran kat sini, iaitu 100 km bersamaan 9.4 liter. Okey. Okay, so kita tulis ni 100 km. Okay, tulis ni 100 km bersamaan 9.4 liter petrol lah. Okay, jadi kita perlu tahu dahulu jarak perjalanan pergi dan balik. Okay, pergi dan balik ni maksudnya
berapakah nilainya. Jadi kita akan buat satu hala jarak dia 270. Jadi kalau pergi dan balik, okay, kita tulis ni jarak pergi dan balik. Kita tulis jarak pergi dan balik. Okay, macam mana nak kira dia? Okay, so kita akan buat 270 km kita akan darabkan dengan 2. Okey, kenapa darab 2? Sebab pergi satu hala, balik satu hala. Jadi 2 hala. Jadi kita darab. Sekarang sifar kali 2, sifar. 7 kali 2, 14. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Okay, jadi inilah dia jarak pergi dan balik, iaitu 540 km. Jadi berapakah isi padu petrol yang perlu digunakan? Okay, kita lihat kat sini 9.4 liter untuk 100 km. Maksudnya 1 km berapa? Okey, jadi kita akan bahagikan. Okey, dia macam ni. 9.4, kalau bentuk lazim ni macam ni lah. Kita buat 9.4, kita akan bahagi 100 km. Kenapa bagi 100 km? Sebab kita nak tahu 1 km itu berapa jarak dia. Okay? Jadi kalau bentuk lazim dia macam ni. Okay, cuma agak susah kita nak bahagi sebab ini nombor kumpulan, ini dan dia bahagi dengan 100. Kita pernah belajar sebelum ni yang mana kalau kita nak membahagi nombor perpuluhan dengan 100, 10 atau 1000, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi cara dia ialah kita buat macam ni, 9, kalau kaedah cepat perpuluhan 4, kita akan bahagi 100. Okay, sama bentuk dia, cuma ni ayat matematik yang mana kalau nombor perpuluhan kita pernah belajar, kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 2 kali kerana ada 2 sifar. Jadi kita gerak 1 dan 2, maka kita dapat nilainya ialah, okay, ada 2 ruang kosong ni, kita masukkan nilainya ialah sifar perpuluhan sifar 94 km. Ini jarak dia kalau kita buat bentuk ayat macam nanti. Kalau lah kita tak faham benda ni, kita boleh bahagi macam ni lah. Maksudnya berapa kali 100 dapat 9. So kita buat sifar, sifar tolak dapat 9. Kemudian ada titik, kita turunkan 4. Jadi berapa kali 100 dapat 94? Masih tak ada. Okay, so sifar kita tolak dapat 94. Okay, ini kita katakan baki. Jadi kalau baki kita buat, kita tambah sifar. Okay, so kita tambah sifar. Kita tambah sifar dan kita turunkan, jadi 940. Jadi berapa kali 100 dapat 940? 9. Okey, cikgu alihkan sikit bagi ni faham. Okay, yang ni dulu kita ke ataskan sikit. Ini juga kita ke ataskan supaya nampak pengiraannya. Okey. Jadi 9 kali 100 kita dapat 900. Kita tolak dapat 4. Masih lagi baki. Kalau baki kita wujudkan satu lagi sifar dan kita turunkan. Okey. Turunkan sifar ni. Jadi kita dapat nilainya sekarang 400. Berapa kali 1 dapat 400? Kita tulis 4. So 400. Dan kita tolak nilai dia sifar dan sifar. Jadi sama nilai dia. Okey, ini bermakna 1 km bersamaan
sifar perpuluhan sifar 94 liter minyak yang digunakan. Okey, jadi kita tulis sini 1 km bersamaan sifar perpuluhan sifar 94. Okey, soalan nak 540 km. Jadi kita akan buat bentuk lazim sifar perpuluhan sifar 94 kita akan darabkan dengan 540. Okay, ini melibatkan nombor perpuluhan. Jadi cara dia ialah kita kena jadikan nombor perpuluhan itu kepada nombor bulat sebelum kita nak darabkan bentuk lazim. Okey. Ini pun cikgu alihkan sikit supaya kita nampak. Jadi kita buat bentuk lazim. Sebelum tu kita jadikan nombor bulat, kita gerak 1, 2 dan 3. Okey, dia jadi 94. Jadi 94 akan darab 540. Okey, so kita biasakan 3 digit ke atas. Jadi kita buat 540 akan kita darabkan dengan 94. Okay, ini yang pertama. Jadi ini yang kedua, nanti kita dapat jawapan. Okey. Jadi kita sifar 4 dahulu. Sifar kali 4 sifar. 4 kali 4 16. 5 kali 4 20 tambah 1 21. Kemudian sifar 9. Sifar kali 9 sifar. 4 kali 9 36. 5 kali 9 45 tambah 3 48. Kemudian kita tambahkan, kita dapat nilai dia sifar 6 tambah sifar 6, 1 tambah 6 7, 2 tambah 8 10, kemudian 5. Okay, tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 kali. Maka kita perlu pulangkan titik perpuluhan itu sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Jadi kita dapat jawapannya yang terakhir untuk soalan B. Hitung isi padu petrol yang digunakan iaitu 50.76 km. Okey, inilah dia. Cikgu alih bawah sikit. Ganggu dia. Okey, tak apa. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B. Isi padu yang digunakan. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan C. Puan Selvi hendak membuat agar-agar yang sedap. Berpandukan suatu resipi, 2 liter air perlu dilarutkan dengan 250 gram gula dan 20 gram serbuk agar-agar. Ini dia resipi yang digunakan, iaitu setiap 2 liter air perlu dilarutkan dengan 250 gram gula dan juga 20 gram serbuk agar-agar. Jadi soalannya, berapakah jisim serbuk agar-agar? Soalannya, berapakah jisim serbuk agar-agar yang diperlukan jika Puan Selvi menggunakan 5 liter air? Okay, soalan nakkan kita kira serbuk agar-agar. Okay, jisim serbuk agar-agar. Okay. Jadi langkah pertama kita tulis dulu perkadarannya. Jadi kita tulis 2 liter air. Tulis dulu 2 liter. Okay, 2 liter air. Itu air. Okay. Jadi dia perlu larutkan, perlu dilarutkan dengan, okay, jadi kita buat anak-anak kat sini. 20 gram gula. Okay, kita tulis 20 gram gula.
gula. Cikgu tulis. Ya. Gula, manakala agar-agar pula 20 gram. Okey, so kita tulis ni serbuk agar iaitu 20 gram. Okey, gula tadi 250, cikgu silap. Cikgu betulkan So ini ialah 20 gram. Okey, gula ialah 250. Okay, cikgu padam. Kita tulis 250 gram. 250 gram gula. Jadi soalan tanya, kalau 5 liter air, jadi kita tanya, kita tulis ni 5 liter air. Okey, jadi berapakah serbuk agar-agar? Jadi kita tulis ni berapa serbuk agar-agar. Okey, serbuk agar-agar. Ini copy je lah. Okey. Dia tak ada kaitan dengan gula. Soalan tanya agar-agar. Jadi cara dia ialah kita boleh buat perkadaran. Kita buat 2 liter. Buat macam ni. 2 liter. Kita buat sini 20 gram. 20 gram. Kalau 1 liter sama dengan berapa gram. Okey, itu contoh ayat dia. Jadi kita perlu kira 1 liter, maka kita akan buat 20 ni kena bahagi 2, dapatlah 1 kan. Jadi kita buat bentuk lazim dekat kanan ni, iaitu 20 gram bahagi 2 liter. Kita dapat 1, 2, tolak dan habis. Okay, kita turunkan sifar, tolak dan selesai. Ini mana 1 liter bersamaan 10 gram. 10 gram agar-agar. Jadi soalan nak 5 liter, kita tulis ni 5 liter agar-agar. 5 liter bersamaan. Okey, so kita akan buat 10 gram. Kita akan darab 5. Jadi kita dapat jawapannya ialah sifar kali 5, sifar 1 kali 5, 5. Okay, so kita tulis gram. Jadi inilah dia jisim serbuk agar-agar yang diperlukan, iaitu 50 gram. Jadi dengan itu tamatlah sudah latihan kita pada hari ini. Untuk tajuk ukuran dan sukatan bagi muka surat 163 untuk soalan A hingga C. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.